Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada kuliah pada petang ini. Ya, kuliah kita akan berlangsung selama 1 jam lebih. Ya, dan bakinya saya anggap itu sebagai waktu tutorial ya untuk mengulang kaji. Okey. Pada minggu pertama ini saya lebih suka untuk kita menunjukkan apa sebenarnya kita akan belajar. Saya akan tunjuk kepada pelajar semua apakah yang kita akan belajar selama 14 minggu di dalam kelas PEQ 3023 Ekonometrik bersama saya Dr. Norimah, pensyarah lah ya di Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Bagi yang baru hadir, sekejap Okay, saya masih menunggu untuk semua pelajar hadir sebab saya apabila saya dah buat presentation sukar untuk saya klik untuk kehadiran pelajar. Jadi pada pelajar yang baru hadir mohon dia sebaik semua untuk lengkapkan kehadiran di bahagian chat. Jumlah pelajar di kelas ini adalah sepatutnya 33 orang. Okay, jadi saya anggap sepatutnya 33 kena hadir lah. Jadi that's why lah perlu ada pencerapan di bahagian chat. Okay, sepanjang kuliah berlangsung, sekiranya ada yang tidak faham boleh angkat tangan. Tapi saya rasa pada minggu ni belum ada lagi lah ya. Okay, sebab ini adalah pada minggu, masih lagi minggu untuk berkenalan dan juga saya nak terangkan sikit berkaitan dengan proforma serta tugasan-tugasan yang ada di dalam kelas ini. Okay. Jadi it won't be too long lah ya. Okay, untuk starting. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya, adakah siapa-siapa yang dalam kelas ini dah tengok video kuliah pertama pada hari Isnin yang saya jalankan pada hari Isnin? Ada tak? Kalau ada angkat tangan. Diam dia semua. Ada tak dengar Nur Adilah? Ada tengok tak kuliah yang saya dah masukkan dalam MyGuru? Cuba buka kamera saya nak tengok ada orang ke tak ada orang ni. Siapa yang kamera dia kuat cuba buka sikit. Kamera dia kuat pula. Coverage internet dia kuat. Tu Anis kan. Nur Anis kamu di mana ya? Sabar doktor. Sabar. Internet okey ke kalau buka kamera? Depend on cuaca. Oh, depend on cuaca. Samalah saya di Puncak Alam pula. Bila masa saya tinggal Puncak Alam? Samalah dengan saya di Proton City ni ya. Okey. Internet pun kalau hujan kurang kuatnya. Okey. Nurul Atika pun pakai wifi ke? Pakai wifi. Kalau wifi bolehlah buka video. Tak adalah saya cakap seorang-seorang je kan. Temanlah saya. InsyaAllah. Nur Akilah pun wifi? Tak, saya buka hotspot. Hotspot jangan. Tutuplah balik. Nanti habis pula saya yang salah. Kalau nak tutup, tutuplah nanti ya. Bagaimana yang lain? Okey, yang lain. Okey, jadi saya bila ada Nurul Atikah ke, Nur Anis ke, Nur Akilah buka, so saya tak ada rasa saya cakap seorang-seorang. Okey, jadi Nur Hani pun buka. Ini wifi ke apa Nur Hani? Wifi. Wifi di rumah lah ya? Ya. Okey, Nur Haniza juga wifi ke? Oh, ramai pakai wifi ni. Okey, alhamdulillah. Okey. Psikologinya pun ada di sini ya. Bila kita buka video, saya tak cakap seorang-seorang lah. Jadi saya bila buka kamera ni adalah saya bercakap dengan seseorang, angguk ke, faham ke, saya boleh nampak reaction you all Okay, Kunur Adila. Ni Kelantan ke Kunur Adila ni? Bukan doktor, saya Perlis. Oh, Perlis. Jauh ya. Alright, saya teruskan kuliah saya. Saya harap tak ada lagi yang attend ya. Kalau attend, kita kena stop presentation pula. Okay, so saya rasa kita boleh. Siapa yang dah tengok proforma kelas kita pada hari ini? Siapa dah tengok? Proforma. Tahu tak proforma tu apa? Tak ada tengok. Okay, maksudnya pasrah ya dengan apa-apa sahaja yang akan diajarkan. Okay. Jadi saya nak tunjuk proforma. Okay, sebenarnya proforma ni boleh dapat di MyGuru. Saya dah sediakan di situ. Kalau pergi MyGuru ada proforma. Tapi tak apa. Lepas ni boleh tengok. Sekarang saya nak tunjuk proforma. Okay. Kita
kita akan dapat tengok apa yang kita akan belajar di ni lah, di semester ini, ya. Okey, ini adalah proforma. Nampak kan? Okey. Okey, proforma untuk khusus PEQ 3023. Okey, pelajar yang ambil kursus ekonometrik adalah pelajar-pelajar matang, ya. Iaitu pelajar-pelajar yang sudah tahun 2 ke tahun 3 ataupun kalau you dah semester 4, okey, you menuju tahun 3 lah. Okey. Jadi dia punya ruang masa lebih kurang semester pertama tahun 3, dia punya tahap seniority dia. Dan antara khusus group of student yang paling cepat mengambil kursus ini adalah kumpulan AE07. Kemudian diikuti oleh kumpulan AE23 dan juga seterusnya AT18. AT18 betul-betul matang, sebab mereka dah semester 7 baru ambil. Jadi semester yang paling junior ambil kursus ekonometrik adalah kumpulan keuangan diikuti oleh keuangan Islam, which is the right time lah. Okey, jadi kalau kita tengok, ya, kursus ini menekankan aspek praktikal, kita ada aplikasi, ya. Dalam prinsip ekonometrik, kandungan akan memberi pemahaman dan penambahan pengetahuan mengenai teknik analisis model ekonomi dan memberi pendedahan yang meluas mengenai aspek analisis teori ekonomi secara empirikal. Pelajar akan mengalami sendiri proses pengulipan data dan kaedah-kaedah analisis statistik yang boleh digunakan dalam pendidikan ekonomi. Right. Sekarang saya nak tunjukkan di mana kita akan ada penaksiran akhir, kita akan ada kuis, ya. Kuis ni saya akan buat kuis daripada modul, okey. Dia atas talian tapi daripada modul, okey. Lepas tu kamu akan ada tugasan berkumpulan iaitu projek ekonometrik bersama Pautun, plus Pautun. Dan juga tugasan individu, ini adalah tutorial daripada modul juga. Okay. Alright, ini semua setelah dirancang lebih awal sebelum kamu masuk, ya. Jadinya kita akan ada pengenalan kepada ekonometrik iaitu pada minggu pertama. Okay. Ya, inilah definisi, skop, ini semua ada dalam modul, ya. Nanti boleh baca dan saya akan kuliahkan juga. Lepas tu kita pada minggu kedua kita ada kaedah korelasi, ya. Dan pada minggu ketiga adalah model regresi linear mudah. Pada minggu keempat dan kelima adalah aplikasi kepada model regresi linear mudah. 2 minggu, 4 dan 5. Diikuti pada minggu ke-6 adalah model regresi linear berbilang bahagian pertama. Minggu ke-7 adalah model regresi linear berbilang bahagian 2 iaitu aplikasi menggunakan SPSS, ya. Dan minggu ke-8 kita akan ada peramalan, ya, peramalan. Dan minggu ke-9 kita akan buat modeling, diagnostic modeling iaitu namanya heterokidasticity. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ke-9, minggu ke-10 dan minggu ke-11 kerana dia agak besar, ya. Testing itu agak besar. Lepas tu minggu ke-12 kita akan buat autokorelasi, 13 juga dan 14 adalah multicollinearity. Ini adalah tentatifnya. Okay, ini adalah tentatif. Jumlah masa pelajaran kamu adalah SLT je, ada 120, ya. Dan ini adalah rujukan saya menggunakan buku saya sendiri supaya saya dapat mengawal kuliah ini dengan lebih baik, ya, dengan apabila kita menggunakan buku kita sendiri. Edisi buku ini sudah edisi ke-4, ke-5 lah, ya. Sudah lama saya guna. Sudah beberapa semester sejak lagi 2018. You imagine setiap tahun ada 2 kelas, 2 kohort, Jadi buku ni telah dicetak dalam 10 kali dengan variasi yang berbeza, ya. Kita kena ada penambahan maklumat dari masa ke semasa. Okey. Alright. Tadi adalah berkaitan dengan proforma. Okay. Jadi kamu dah nampak. Kamu jangan risau. Proforma itu boleh didapati di MyGuru. Saya dah upload di situ. Sistem bila kita dah approve, dia ada automatik ada di situ. Okey, saya nak maklumkan berkaitan dengan perkuliahan, di mana perkuliahan kita akan
Okey, kita akan bahagikan perkuliahan dalam bentuk synchronize dengan asynchronous. Synchronize kita face to face secara Google Meet pada minggu yang ganjil. Minggu pertama, ketiga, kelima, ketujuh, kesembilan, ke-11, ke-13 akan berjumpa dengan saya di Google Meet. Okey? Kalau kenal senior tak? Kalau kenal senior, you boleh tanyalah ataupun grup yang 07 semesta dengan kamu. Mereka dah ambil chronometrics yang lepas Secara online saya buat begitu Pada minggu kedua, tadi minggu pertama, minggu ganjil kita akan berjumpa. Kita jumpa di online. Pada minggu ganjil saya akan bagi tugasan, saya akan bagi video untuk ditonton. Dan juga perlu dihantar di My Guru. Okey, waktu bila? Sepanjang minggu itu tugasan akan diberikan. Pada waktu kuliah, minggu pertama, minggu-minggu ganjil yang kita akan berjumpa, kuliah adalah waktu kuliah lah, ikut jadual. Tapi apabila bukan synchronize, asynchronous, kuliah akan diberi pada minggu tersebut. Berarti pelajar ada kebebasan untuk membuat tugasan dengan merujuk video yang saya bagi, merujuk modul yang saya sediakan dan perlu menghantar tugasan paling lewat biasanya hari Ahad. Jadi saya tak nak you sebab tugasan adalah setiap minggu genap. Okey, nampak tugasan setiap minggu genap. Imagine tutorial di dalam modul perlu buat semua. Tak ada yang terkecuali. Modul tu banyak. Jadi kerja saya perlu bagi dalam keadaan free and easy. Pelajar akan buat dia waktu dia tenang. Waktu you nak relax. Oh ya, adalah tutorial Dr. Nori. Biasanya student panggil saya Dr. Nori. Bukanlah nama glamour Jadinya waktu tu you buat. You tengok video you buat. You tengok video you buat. Dan saya akan bantu tugasan-tugasan pelajar juga dengan Telegram. Saya ada video-video di Telegram, saya akan beri kepada pelajar. Maksudnya pada minggu itu ada tutorial, saya akan bagi kuliah di situ. Nanti tak apa, jangan risau. Nanti kenapa Dr. Nori ni tiba-tiba ada pula. Memang macam tu. Pada minggu yang tiada face to face dalam Google Meet, saya akan bagi you video-video untuk menyiapkan tugasan-tugasan tu. Jadi you buat dalam keadaan you terarah, bukan you terbiar. Okey, mari kita cerita pasal projek. Maksudnya tugasan-tugasan. Tugasan-tugasan. Okey, macam kita nampak tadi, kita ada 20%, kita ada final assessment. Okey, final assessment mengikut proforma adalah 40%. Okey, itu adalah markah final assessment. Dah tahu kan final assessment macam mana, betul tak? Okey. Okey, dan kita ada quiz. Sekejap ada panggilan. Sekejap Okey, sorry Elan sekejap. Okey, tadi saya terangkan berkaitan dengan projek Okey, final assessment dia adalah 40%. Markah solid
Maksudnya once you buat final assessment, you pass lah my exam, berarti you ada. Dan final assessment ini adalah segala mana yang saya soal di tutorial. Dia repeat je. Sebab kita tak naklah susah-susah, kita pun nak senang juga kan. Tapi siapa yang tak buat tutorial, final assessment dia akan jadi sukar lah. Jadi tutorial tu betul-betul kena buat. Itu adalah latihan untuk final assessment. Tutorial juga adalah apa-apa sahaja yang saya mengajar di kelas. Terutamanya final assessment adalah model regresi linear mudah tadi. Okay? Itu tips dia. Antara tips awal. Benda ni standard dah sejak saya mengajar online. Okay? Lepas tu untuk projek ekonometrik dia adalah 30%. Projek ekonometrik ni ada prosedur yang standard dah lama lah. Okay? 30% di mana 30% tu melibatkan pencarian artikel jurnal, melibatkan pencarian data. Ingat tadi sinopsis pelajar akan didedahkan dengan kaedah pengumpulan data sebenar. Okey, tapi bukanlah data tu kamu kena pergi bank negara, tidak. Walaupun sepadan negeri dah buka, kamu hanya perlu mencari maklumat di online sahaja. Di modul saya ada bagi semua maklumat-maklumat di mana kamu kena pergi. Maksudnya kamu kena membuat perjalanan secara online. Okey. Dan tugasan projek itu adalah dibuat secara berkumpulan. Okey, saya tengok kelas ni ada 33 orang. Berarti kamu kena buat dalam grup 5-6 orang. Saya tak nak ramai-ramai, 5-6 orang. Okey, 5-6 orang dan perlu buat sama rata. Maksudnya kerja perlu dilakukan bersama-sama. Jangan ada orang buat kerja ni yang seorang tak tahu apa-apa. Jangan Sebab metod yang kamu belajar pada semester ini, OLS, Ordinary Least Square. Sepanjang semester ni kamu belajar 14 minggu tu ada nama metod dia. Metod dia adalah Ordinary Least Square. Metod ni memang berguna sekiranya kamu nak pakai untuk final year project. Memang berguna. Jadi kalau kamu tahu semua prosedur projek ini, kamu akan boleh gunakan dia ilmu tu untuk buat final year project. Okay, jadinya ada gunanya, bukan sia-sia. Dan teknik-teknik pencarian maklumat data di lapangan akan menyebabkan kamu ada pendedahan skill, kaedah. Orang kata skill lah yang boleh kamu serap. Maksudnya macam ni cari data-data. So you belajar. Tak apa, ni minggu pertama, jangan risau. Saya akan bagi lebih banyak lagi pendedahan pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, jadinya untuk minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, okey, sebelum kita mulakan model regresi linear berbilang, saya nak data artikel jurnal perlu sedia. Okey, doktor nak artikel jurnal macam mana? Okey, saya akan share sekejap saya tengok. Saya nak pelajar-pelajar saya cari artikel jurnal yang dalam artikel jurnal tu mesti melibatkan penggunaan data exchange rate pada pertukaran asing. Contoh saya bagi artikel ni, saya bagi contoh, artikel ni tak ada exchange rate tapi saya nak bila kamu cari aja artikel, kamu kena pastikan ada model spesifikasi persamaan matematik yang ada dalamnya exchange rate. Jadi saya tunjuk pada kamu macam mana bentuk artikel tu. Bentuk dia macam ni. Cuba tengok betul-betul. Nampak tak ni? Nampak Okey, kat model spesifikasi ni, nampak tak ni? Siapa tadi? Nur Adilah. Nur Atikah, nampak tak? Nampak doktor. Okey, nampak kan? Okey. Kamu tengok kat sini yang pelajar yang lain juga cuba tengok. Kat sini pemboleh ubah bersandar, betul tak? CO2 kat sini adalah carbon dioxide emissions Malaysia Cuba kamu tengok kat sini, ini adalah energy, ini GDP, ini trade openness. Okey, saya nak tambah lagi satu kat sini, exchange rate. Ini contohlah, maksudnya pemboleh ubah sama ada exchange rate di sini
atau exchange rate berada dalam di sini. Berarti exchange rate, kadar pertukaran perlu berada di dalam persamaan tersebut. Okey, sekejap saya bagi contoh yang lain. Sekejap saya bagi contoh yang lain. Okey, cuba kita tengok yang ni pula. Tapi ni kiranya example yang tak ada exchange rate. Nanti kan all blur pula kan. Sekejap saya cari. Okey. Ini satu lagi artikel ni. Ini artikel saya ya. Boleh rujuk juga, kau boleh tengok determinant carbon dioxide ni saya terbit tahun ni 2021 bulan Julai baru-baru ni. Boleh buka tengok. Awak tengok ni dia punya kadar pertukaran, dia punya variable kan? Okay, variable dia pun di sini CO2, tapi saya nak yang di sini tu kamu ada exchange rate. Sekejap nampak tak apa yang saya maksudkan? Ada confused tak? Sekejap. Saya dapatkan lagi artikel. Punya apa yang bising tu? Okey, ni ada. Okey. Okey. Okey, sekejap berpindah-pindah dah mata saya. Okey, cuba tengok yang ni. Kalau yang ini, okey. Ini adalah penulisan saya dengan supervisor saya di UK. Okey, kalau tengok ni, ini memang ada exchange rate ya. Jadinya inilah maksud saya. Saya nak pelajar-pelajar mencari formula ubah yang ada modeling dia macam ini. Okey, apa-apa isu saja macam ini economic growth kat depan kan. G ni adalah real output for regime kan. Kat sini dia ada exchange rate. Okey. Maksudnya variable exchange rate berada di dalam
modeling tu. Tak kisahlah isu dia kat sini economic growth ke, pertanian ke. Saya nak kamu belajar, cari dulu. Okay, belajar cari dulu. Pertama, kena cari artikel. Okay, itu tips dia yang pertama. Cari artikel. Okay, no. Yang pertama, kena buat group dulu. Buat group dulu. Group, saya akan pilih kot ketua. Siapa nak jadi ketua? Siapa nak jadi ketua? Senang. Ketua saya ajak kalau 30 bahagi 5. Ada berapa? 30 bagi 5. 5, 10, 15, 20, 30. Berarti ada 6 grup, ada 3 grup ada 6 orang. Yang lain grup dia ada 5 orang. Siapa nak jadi ketua? Angkat tangan. Siapa yang dah dapat A? Angkat tangan. Nak dapat A dia biasa je dia nak jadi ketua. Sebab dia nak pastikan kejayaan projek itu. Projek ni senang je. Siapa yang jadi ketua? Atau cadangan nama kawan yang nak jadi ketua? Kamu nak dapat A tak? Kamu mesti nak leader yang rajin. Leader ni bukan kena buat semua. Dia adalah time watcher. Timekeeper. Maksudnya dia akan menjaga pencapaian grup. Maksudnya sampai tahap ni kena buat ni lah. Kenapa kita tak buat lagi? Maksudnya sebab kita online tau. Saya tak boleh kerja awak. Awak tak ada diusi. Awak di kampung halaman. Seorang Melaka, seorang Johor, seorang Perlis, seorang Sabah. Bayangkan berapa kali kena suap tu nak pergi Sabah. Saya tak boleh kejar. Jadi kita memerlukan ketua setiap kumpulan untuk jadi time watcher. Kita dah nak week ke-10 ni. Apa cerita projek kita? Macam tu. Itulah time dia. Bukanlah sekarang kawan-kawan sekarang pukul 5.30. Tak. Dia bukan time watcher macam tu. Timekeeper macam tu Dia menjaga pencapaian kumpulan. Pastikan projek itu berjalan berada di platform yang betul. Maksudnya tempoh sekian-sekian kena siap. Buat tak? Macam tu. Siapa nak jadi ketua? 6 orang. Noratika nak jadi ketua? Nak tak? Tak dengar. Tak tahulah doktor. Okay, tak apa. Biasa kena ada ketua ni. Siapa nak jadi ketua? Okey, tak apalah. Nanti kena setiap orang grup B saya tentukan ketua. Buka semua video, saya nak pilih ketua 6 orang. Kalau tidak yang buka video ni Kang yang jadi ketua. Sian, tak adil. Betul tak Aisyah? Tak adil. Itu ketidakadilan namanya doktor. Muka kita orang juga yang ketua. Lepas tu kita orang tak nak buka video. Ni bagus Norakila. Okey, lagi buka ketua mana yang lelaki, pelajar lelaki mana? Hadir ke tak? Lepas tulis kehadiran janganlah balik rumah. Duduklah online ni. Okey? Mama Ashraf. Ada juga pelajar lelaki. Okey, lagi mana? Muhammad Zaki. Lagi. Cepat. Kita ketua tentukan cepat. Lagi cepat you all balik rumah. Saya pun dapat balik. Kita sekarang tak dapat balik rumah. Kita stuck di alam maya. Okey, ramai banyak pilihan ni Okey, pelajar-pelajar cuba tawarkan diri kamu. Nak jadi ketua ke tak nak? Nak jadi ketua ke tak nak? Semua ni takut-takut. Doktor saya cadangkan tak nak. Siapa Ashraf? Bawah pakai topi ke? Amar okey tengok ke? internet saya dah kacau dah. Cepat sikit. Internet saya dah kacau dah. Siapa nak jadi ketua tadi? Internet saya dah mula problem. Cepat sikit. Dah nak macam jual barang dah ni. Ashraf Amar. doktor. Ashraf. Amar doktor. Okey, Ashraf. Amar. Jadinya Amar dengan Ashraf dia ketua. Kamu jangan menghancurkan kumpulan ya. Kena buat betul-betul. Saya nak follow Amar. Aman nak suruh kamu jadi ketua, kamu pula nak follow Amar. Janganlah ya. Awak Ashraf ketua, Amar pun ketua. Lagi nak 4 orang lagi. Ku Afif doktor, Ku Afif. Saya boleh doktor. Ku Afif.
Kak Afif ketua ya. Okay, Kak Afif. Okay. Setiap orang kena ada follower 4 orang atau 5 orang. Okay. 4 orang atau 5 orang. Akan ada 3 kumpulan follower dia 5. Ada 3 kumpulan follower dia 4 saja. Okay. Kita ada Amar, Kak Afif dengan Ashraf. Lagi? Saya doktor. Siapa? Siapa tu? Hani. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih tawarkan diri. Bagus. Okey, Hani. Lagi 2 orang. Siapa nak A ni? Tak nak A ke? Saya. Lagi 2 orang. Siapa? Sali. Sali Sofia. Okey. Lagi seorang lagi. Ketua. Ku Ashrul doktor. Ku Ashrul siapa? Ku Ashrul. Okey, Ku Ashrul boleh Boleh doktor. Tak boleh? Boleh. Boleh. Paksa rela kan? Kesian. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ketua-ketua kumpulan. Maka lepas ini dalam kumpulan bolehlah berdaftar macam nak mengundi Pilih ketua-ketua yang kamu suka, yang kamu rasa kawan-kawan ni yang mana kamu rasa. Saya nak kamu pilih ketua yang kamu, maksudnya kan kita kan bila nak buat kerja kita ada orang yang kita suka. Bukanlah maksud saya suka tak suka. Maksudnya kita senang untuk bekerja sama. Okey? Jadi itu saya bagi kebebasan untuk pelajar membuat keputusan. Ketua dah ada. Terima kasih kepada semua ketua. Nanti tulis dalam grup nama ketua Okey. Okey, boleh tutup kamera. Nanti bila last kita buka balik kamera untuk ambil gambar. Okey, terima kasih. Okey, ketua dah. Apa lagi? Apa lagi Atikah? Tadi saya, cari artikel. Setiap ahli kumpulan perlu cari artikel dan artikel perlu settle minggu depan. Sebelum kamu sibuk dengan semua assignment yang lain, saya tahu semua khusus ada assignment, cari artikel ekonometrik. Kalau betul-betul cari, akan dapat cepat. Dan bila dapat artikel tu, tunjuk pada saya. Saya akan cakap, sesuai ataupun tidak sebab kita punya projek ada levelnya. Tak nak susah sangat, tak nak senang sangat. Dia ada level dia. Ada kualiti dia kat situ yang saya akan kontrol supaya pelajar-pelajar saya tak adalah buat sampai tahap master PhD. Memang tahap degree, memang level tu untuk kamu. Okay? Tak adalah nanti, Dr. Nuri ni macam nak suruh you all buat PhD dia. Tidak. Tak akan pernah ada tuduhan macam tu pada saya. PhD lain. Saya ada pelajar PhD dah ramai. Ini bukan levelnya. Okay. Master pun dah ramai. Ini bukan levelnya. Ini level degree. Okay. Dan doktor nak suruh kamu buat final year project ke tak? Final project ada levelnya. Final project lagi susah. Ini 30% only. Senang. Yang penting tahu klik SPSS, tahu run data, tahu cari data kat mana, tahu report. Itu yang penting. Okay, so 20% adalah tutorial yang semuanya adalah daripada modul. Okay, modul kita ada wakil Hadijah. Kontak Hadijah. Okay, saya akan mulakan percetakan apabila settle bilangan yang perlu ditempah. Saya tak tahu nilai, saya tak tahu bilangan lagi. Saya tunggu Hadijah. Okay. Kemudian kita ada minggu depan kita akan ada econometric race. Quiz. Terus quiz. Econometric race. Oh doktor, race. Kena race kat mana doktor? Kena pergi kat mana? Nak berlari ke? Tidak. Larilah di alam maya. Okay. Ada prosedur dia, ada video-video perlu kamu tengok. Kamu buat. Walaupun econometric saya bagi tahu pada minggu kedua, penghantaran adalah pada minggu kelima. Saya bagi masa bertenang. Bila dapat tugasan bertenang. Fikirkan apa perlu buat tapi prosedur untuk menyelesaikan semua tugasan itu saya dah sediakan. Sepatutnya dah mudah. Okey, jadi projek dah jelas. Quiz dah jelas. Tutorial dah jelas. Ada satu lagi. Ingat tadi bila saya katakan kamu projek ekonometrik perlu ada data exchange rate. Pembeli ubah exchange rate. Saya nak kamu buat satu lagi tugasan berkaitan dengan projek di mana kita belajar bukan saja untuk kita tetapi kita mampu deliverkan knowledge kita kepada orang ramai yang memerlukan. Misalnya siapa yang perlu tahu pasal exchange rate? Okay, orang yang perlu tahu pasal exchange rate, orang yang nak pergi luar negara. Ataupun orang yang mau perdagangan antarabangsa. Ataupun orang yang membeli barang di luar negara. Okay, tak kisahlah. Okay. Jadinya saya nak kamu buat video Powtoon. Grup yang sama tadi. Grup yang sama.
berkumpulan, tugasan berkumpulan berkaitan dengan exchange rate. Apa yang perlu ada dalam pautan tu? Definasi exchange rate, formula exchange rate, kaedah penggunaan data, penggunaan pengiraan exchange rate. Dalam video pautun sepanjang 1 minit hingga 90 minit sahaja. Pautun tahu tak? Pautun dia gambar video kartun yang laju. Betul tak? Saya nak bila orang tengok video tu, kamu dah berjaya deliver knowledge yang kamu ada kepada orang ramai yang memerlukan. Okay, siapa yang perlu tengok video tu? Siapa saja. Okay, siapa saja. Tapi lebih baik kalau orang tu yang ada niat nak pergi overseas, okay, ataupun syarikat pelancongan. Kamu pergi mana-mana pusat pelancongan yang mula nak buka dah sekarang ni, kamu tunjuk pada pemiliknya, kamu tunjuk, tanya dia adakah berguna video ini untuk orang-orang yang nak pergi melancong. Adakah dia membantu orang memahami kaedah pertukaran antarabangsa. Okey. Apakah currency yang diperlukan adalah ringgit Malaysia dengan apa-apa saja negara di Asian. Misalnya Malaysia dengan Singapura, Malaysia Brunei, okay, Malaysia Thailand, Malaysia Indonesia. Kamu pilih yang itu. Dan negara Asian sahaja. Okey. Susulan daripada video tu, kalau nak mudah, siapkan video tu, buat dalam Google Form, masukkan video tu, habis orang tengok video tu, jawab beberapa soalan pendek berkaitan dengan video tersebut. Adakah video itu membantu dalam memahami kegunaan exchange rate? Adakah dengan melihat video itu menambah pengetahuan dia berkaitan bagaimana nak buat pertukaran asing? Okay? Jadinya di video tu pun juga kamu kena tunjuklah macam mana, di manakah kalau nak buat kadar pertukaran, di mana pengurap mata wang asing, di bank, maksudnya deliver knowledge di situ untuk orang ramai. Terutamanya berkaitan dengan macam mana kita nak buat kadar pertukaran tu. Kalau ada RM100, berapa berapa Singapura dollar dapat. Kita nak tunjuk pengiraan tu. Macam mana kita nak tahu. Simple saja, jangan buat yang susah. Yang video yang boleh bila orang awam tengok, bukan orang ekonomi tengok, tetapi orang awam tengok, faham. Okay? 1 minit, 60 saat hingga 90 saat. Video tu duration dia, bukan minit silap tadi. 60 saat, 1 minit lah kan, hingga 90 saat. Pendek saja. Pautun tu kenalah menarik Saya berbesar hatilah sekiranya pelajar dapat menyediakan pautun yang baik. Saya mungkin akan sediakan orang kata hadiah untuk grup terbaik. Okay? Jadi apa yang saya nak tengok kejayaan pelajar deliver knowledge apa yang you dah pandai kepada orang ramai yang memerlukan. Okay? Itu saja. Itu adalah dalam projek jugalah. Berkaitan dengan projek. Okey, saya rasa ada soalan ke? Saya rasa ini saja kot. Tak ada apa dah. Kalau boleh tengok dua video video hari ini dengan video yang kuliah pada hari Isnin Mana tahu ada maklumat yang saya tertinggal di kuliah ini, boleh tengok juga. Saya dah masukkan di MyGuru. Ada tak? Aisyah tengok. Ada pergi MyGuru tak tengok bahan-bahan kuliah yang saya dah masukkan? You tak nampak? Ada. Ada kan? Okey, ada. Hari ni punya pun saya akan masukkan. Jadi you akan sentiasa update dengan bahan-bahan kuliah. Belajar ni, bila kita belajar kat rumah, kita kena disiplin kita kena sediakan masa nak tengok video-video ni. InsyaAllah video kuliah ni memang panjang sikit, tapi video-video online di YouTube tak panjang. Pendek-pendek saja. Jadi sebab video-video yang di YouTube akan diselami dengan aktiviti. Jadi dia ada give and take kat situ. Kalau macam kuliah ni memang kuliah lah, bercakap lah. Keterangan, penerangan, slide, presentation and everything. Okay ada apa-apa soalan berkaitan dengan main artikel jurnal, model spesifikasi semua tadi? Untuk pemilihan artikel? Okay, lepas dah dapat artikel, lepas saya dah setuju, okay, proses seterusnya adalah mencari data. Okay, saya akan bagi maklumat di mana data-data boleh dicari. Sebenarnya maklumat tu ada saya tampilkan di dalam modul. Saya dah bagi website yang you kena pergi. Tapi mungkin saya akan bagi lebih awal. Di MyGuru ataupun di WhatsApp ataupun di Telegram. Di Telegram.
Supaya kalau buku tu minggu ni tak dapat post, saya post minggu depan, by the time tu kerja tetap boleh dijalankan. Betul tak? Okay, supaya tak ada yang terlambat. Ada soalan ke? Okey, kalau kamu tengok kuliah pada hari Isnin, saya ada tunjukkan macam mana nak susun data. Okey. Data kita adalah data tahunan. Misalnya, okey saya tunjuk kat sini saya buka. Okay, saya share kat sini sekejap ya, cara tengok buat data. Saya punya internet hang lah, saya risau dah ni. Okay, nampak kat sini tahun, cuba tengok. Dapat tak? Tak nampak Tak nampak Tak. Tak okey lagi sekali kita cuba kejap ya. Saya nak tunjuk cara menyediakan data di Excel. Nampak tak? Nampak doktor. Okey. Ini adalah contoh macam mana kita nak susun data. Okey, awak tengok ni. Ini adalah data bulanan. Okey, ini adalah contoh data bulanan yang di capital formation. Ini berdasarkan artikel dia. Ada artikel tadi memerlukan mereka mencari data ni. So data ni lah mereka akan cari. Okey, setelah mereka cari data, mereka akan logkan data sebab data-data ni nilainya besar. Betul tak? Okey, jadi mereka akan kecilkan data-data tu dan tukar nama. Nama panjang semua jadi nama yang pendek. Tapi ini contoh data monthly. Kita nak data yearly. Okay, kita nak data yearly misalnya tahun. Tahun mungkin kamu boleh mula pada 1990. Okay. Okay, 1991. Okay, persoalan dia, adakah kena mula dengan tahun 1990? Tak, kamu boleh mula pada tahun bila yang kamu nak. Okay, misalnya sampai sampai tahun 2020. Okay, contohnya kan tadi artikel tu kamu kena cari CO2, betul tak? Lepas tu kena cari energy. Lepas tu kena cari apa lagi? Electrical usage. Okay, jadi jadinya apa-apa sahaja yang boleh yang perlu dicari berdasarkan artikel. Perlu dicarilah kat sini. Kamu kena rancang dan letaknya di data-data tu perlu dicari dan perlu dirancang, perlu diletakkan di sini. Okey, kita bagi nama singkat ya. Okey. Nampak tak? Jadi bila dapat nilai tu nanti kamu kena type lah kat sini nilai dia. Okay? Jangan lupa untuk tulis dia punya unit kan. Okay? Apa dia punya unit? Kan, energy, usage apa ya, unit dia. Okay? Nampak Okay, tak apa, nanti boleh rujuk balik video kuliah ni. Okay, boleh tengok balik. Okay, jadi sebenarnya bila kita dah cari artikel, kita dah tahu apa yang data-data yang perlu digunakan.
Okay. Kita perlu cari data tu. Dan website untuk pencarian data tu juga saya ada sediakan. Okay, ini exchange rate ni wajib. Exchange rate wajib kan? Jadi masukkan exchange rate. Okay, nama dia X sahaja. Nama dia X sahaja. Exchange rate. Untuk exchange rate ni biasanya kita akan pakai data namanya Real Effective Exchange Rate. REER, Real Effective Exchange Rate. Biasanya kita akan guna sebagai proxy kepada exchange rate. Okay. Okay. Nak dengar kan nama exchange rate tadi, data dia apa? Real Effective Exchange Rate. Okay, setengah kajian dipakai real exchange rate. Real exchange rate maksudnya nominal exchange rate dibahagikan dengan CPI, Consumer Price Index. Sebab dibagi dengan CPI untuk wave out, membuang kesan inflasi dalam mata wang. Okay, boleh dengar balik nanti kuliah ni Dan apa-apa sahaja data yang ada currency RM perlu juga dibahagikan dengan CPI untuk membuang kesan inflasi daripada mata wang. Sebab data itu kamu corak dalam juta-juta ringgit RM. Jadi ada kesan inflasi. Jadi kita perlu buang kesan inflasi, kita perlu bahagikan dengan CPI. Ya, dia akan menjadikan data tu dalam bentuk real. Contohnya GDP bahagi CPI akan jadi real GDP. Okey, lagi satu untuk kajian ini menggunakan data dalam bentuk peratusan. Dengar tak? Saya hang dah ni. Dengan data. Jelas tak? Faham tak? Okey, dengar saya hang. Okey. Untuk data-data nanti, sekiranya kamu dah mula mencari data, pastikan data yang dicari bukan dalam bentuk peratus. Saya nak bentuk RM. Kalau data tu bentuk RM macam exchange rate, dia mesti dalam sebutan mata wang asing lah. Maksudnya 3.88, berarti sebutan ringgit dalam mata wang asing. Macam tu saya tak nak elakkan data-data peratus sebab nanti kamu akan jumpa, doktor, kenapa data ni peratus boleh ke? Tak nak. Data peratus adalah data-data yang telah Okey, nampaknya hang Hang tak? Sekat-sekat doktor. Saya. Internet makin tapi tak dengar ke saya cakap? Peratus data telah diproses, saya nak you yang proses data tu. Jadi saya nak data-data yang dalam keadaan aslinya, keasliannya ada. Okay, tak apa, bila jumpa nanti saya akan tunjuk pada saya kata okey boleh. Saya kata tak nak, ni data dah proses. Okey, tak apa, jangan risau, bukan you yang tentukan data tu. Nanti tunjuk pada saya akan okey boleh. So you no hassle. Cuma jangan buat lewat sangat sebab nanti akan ada kumpulan yang dah siap, ada kumpulan yang tak mula apa-apa. Tak nak macam tu Biar siap-siap sama. Okey, ada soalan tak? Dah pukul 6, 3 minit. Tak ada doktor. Tak ada doktor. Nanti boleh WhatsApp saya ya. For time being, tugas yang paling besar adalah buat group. Cari ketua tu, kejar dia orang, suruh terima awak. Lepas tu mulalah mencari artikel, jangan buang masa lagi. Dan bila dapat, saya akan bagi pengkalan data untuk kamu cari data. Bila you dah cari artikel dengan saya tentukan dengan saya, maksudnya dah dapat, confirmkan dengan saya. Dah confirm, saya akan bagi senarai database untuk you cari data. So you don't have to wait anymore. Okay? Okay, boleh buka kamera semua? Kita nak selesai, tamatkan kuliah, buka semua kamera.
Ada yang belajar dalam gelap ke tu? Muhammad Safwan mana kamera? Dah buka ke kamera? Nur Haniza je ni saya nampak buka. Yang lain tak buka lagi. Dah buka Tadi saya doktor. tengok macam semua dah buka. Dah doktor. Okey. Tapi saya tengok semua tutup. Dah buka. Okey, siapa pandai buat screenshot tak? Saya tak boleh ambil lah sebab gambar saya masukkan dalam grup saya. Sudah ambil gambar? Sudah ke? Sudah ke Nurhani? Sudah ambil gambar ke? Sudah screenshot dah? Dah doktor. Dengar tak Dah. kawan saya? Dah ke? Siapa-siapa ambil screenshot dah? Kalau dah ambil tak apalah. Amal ni Amal. Ada nanti masuk dalam grup saja untuk bukti kelas hari ni ya. Siapa yang ambil? Ahang ke Ahmad dah ambil? Saya dah ambil doktor. Dah ke? Dah. Dah, tolonglah tolong. Saya memang tak nampak ni. Okey, thank you. Terima kasih. Okay, terima kasih untuk kehadiran pada hari ini. Okay, nak kopi. Pastikan ada kehadiran orang yang ada guys. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, terima kasih ya. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Okay, bye. Terima kasih doktor. Bye. Saya pergi dulu doktor. Internetnya. Luar biasa hari ni internet. Okay, take care everybody. Okay, bye. Assalamualaikum.